Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dihormati dan dikasihi Al-Fadhil Tuan Imam Fadhil Tuan Haji Umar, dapat dikasihi Al-Fadhil Ustaz Syukri SU Surau, Al-Fadhil Ustaz Hawi, Abadin Bilal, Abang Zul Bilal, dan bila-bila kita seterusnya muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya kasihi sekalian. Muka surat 273 Muka surat 273. Kita masih lagi di bawah tajuk besarnya Kitabul Janazah, kenaan dengan jenazah. Tajuk kecil pada malam ni yang ke-12. Hadis nombor 465 Nombor hadis 465. Tajuk kecilnya menangisi jenazah. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma qala ishtaka Sa'dun ibn Ubadah syakwalah fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu ma'a Abdurrahman ibni Auf wa Sa'din ibni Abi Waqqas wa Abdullah ibni Mas'ud falamma dakhala alaihi wajadahu fi ghashiyatin faqala aqad qada qalu la ya Rasulullah fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma ra'a al-qaum bukaa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bakau faqala ala tasma'una inna Allah la yu'adzibu bidam'il ain wala bihuznil qalbi walakin yu'adzibu bihadza wa asyara ila lisanihi aw yarhamu. Daripada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, suatu ketika Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu menderita sakit. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu datang menziarahi Ubadah bin Sa'ad. Sa'ad bin Ubadah terbalik. Tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat Sa'ad bin Ubadah, baginda mendapatinya dalam keadaan pengsan, tak sedar. Baginda bertanya, adakah dia sudah meninggal? Para sahabat menjawab, belum wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis teresak-esak. Ketika orang ramai melihat baginda menangis, maka mereka pun turut menangis. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tidakkah kalian dengar sesungguhnya Allah tidak menyeksa dengan sebab cucuran air mata atau kerana kesedihan hati, tetapi Allah menyeksa dan memberi rahmat dengan sebab ini, kata Nabi, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan pada lidahnya, pada lisannya. Artinya kalau menangis sekadar menangis biasa itu fitrah, tak salah. Yang salah ni bertepik, melolong, meraung, yang dipanggil meratap, maka itu baru tak boleh. Hadis yang pertama yang kita baca pada malam ini, hadis ini juga ada dalam Sahih Bukhari dan juga diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis yang lain. Artinya sahih lah. Dalam Sahih Muslim ni dia letak di bawah tajuk menangisi jenazah.
Menangis biasa tak apa, berteriak kuat tu tak boleh lah. Tapi dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari letak menangis di sisi orang sakit. Hadis ni Sa'ad bin Ubadah ni dah mati lagi. Jadi dalam Bukhari tajuknya macam lebih tepat sikit lah, iaitu menangis di sisi orang sakit. Okay. Satu hari Nabi SAW pergi ziarah bersama dengan para sahabat dia, Abdullah bin Mas'ud, Sa'ad bin Abi Waqqas, beberapa orang lagi. Apabila Nabi dengar sahabat dia nama Sa'ad bin Ubadah sakit. Sa'ad bin Ubadah ni adalah pemimpin di kalangan Ansar. Dia ketua kabilah Khazraj. Dia Ansar ni ada dua, satu Aus, satu Khazraj. Jadi dia ni pemimpin kabilah Bani Khazraj. Dan dia adalah merupakan antara sahabat yang utama yang sentiasa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meluk Islam dulu Nabi hijrah lagi lah ni. Dia antara yang terlibat dalam Bai'atul Aqabah, buat perjanjian sumpah setia dengan Nabi, mengajak Nabi mari ke negeri dia di Madinah. Berlaku di atas bukit nama dia Aqabah, lalu perjanjian ini dipanggil Bai'atul Aqabah. Perjanjian Aqabah sebab buat atas bukit tengah malam, supaya musyrikin Quraisy tak sedar di musim haji. Bukit Aqabah ni di sana daripada Mina sikit, kalau orang pergi ke Mekah di sana daripada Mina sikit, sekitar itulah. Okey. Tengah malam pula buat perjanjian. Antara perjanjiannya ialah yang Sa'ad bin Ubadah ni antara pemimpin golongan Madinah yang datang. Antara perjanjian dia ialah ingin akan mempertahankan Nabi sebagaimana mereka mempertahankan anak dia dan isteri-isteri dia, bahkan diri dia sendiri apabila diserang oleh musuh. Dan mereka sanggup berbai'ah sebagaimana yang dikehendaki oleh Nabi. Ada banyak juga perkara yang dibai'ah tu. Yang pertama sekali tak syirik dengan Allah. Yang akhir sekali ialah sanggup mempertahankan Nabi apabila Nabi pergi ke negeri mereka. Mereka sanggup mempertahankan Nabi sebagaimana mereka mempertahankan diri mereka sendiri, isteri mereka dan keluarga mereka. Lalu seorang Ansar bertanya, bagi kami apa balasan ya Rasulullah? Rasulullah jawab, walakumul jannah, bagi kamu syurga. Kalau kamu laksana bai'ah ni, Nabi kata syurgalah kamu. Antaranya ialah Sa'ad bin Ubadah yang terlibat dengan Bai'atul Aqabah ini. Dan dia juga terlibat dengan peperangan Badar. Ahli Badar ni Tuhan sebut dalam Quran, buatlah mendapa kamu nak buat, kami ampun dosa kamu. Itu dia. Golongan ahli Badar 313 orang, dan hampir sebahagian besar peperangan dia menyertai bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia ni berakhlak mulia dan keluarga dia ni berakhlak mulia sejak zaman jahiliah lagi. Jenis baik dah beri makan pada orang. Tetamu-tetamu mari Madinah pergi rumah keluarga dia. Pemimpin maksud dia lah. Jenis baik. Ada juga pemimpin jenis jahat. Ini jenis baik daripada zaman sebelum Islam lagi. Apabila Nabi SAW berhijrah ke Al-Madinatu Al-Munawwarah, dia menyambut dengan baik. Dan Nabi duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Rumah Abu Ayyub Al-Ansari ni depan masjid Nabi SAW pada masa itu. Hari ini sebelah depan kiblat itulah, tak ada dah. Okay. Jadi Nabi duduk situ. Sepanjang Nabi duduk situ, Sa'ad bin Ubadah ini sentiasa menghantar makanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai makanan, antaranya ialah dinamakan sari, iaitu macam sup lah, macam sup yang ada di dalamnya daging.
Kadang-kadang wak mari sari dengan laban susu masam. Susu masam ni makanan tradisi orang Arab lah. Kegemaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh minum atak jarang-jarang. Laban ini bahasa kita lah ni yogurt, yogurt. Dia ni mengandungi bakteria baik. Orang Jepun, seluruh dunia makan sebenarnya, orang Melayu kita je kurang makan. Okay. Ya. Ada. Zaman saya budak-budak dulu, ada orang jual yoboh dalam tukir tu, biasa susu kubah. Dan ni saya pun tak bertengok dah. Tapi ada dalam bentuk yang moden pula. Susu masam saja pun dia panggil, kalau di pasar raya tu ada. Dia tulis benda apa? Ada hak jenis, ada perisa, strawberry apa. Ni yang beli hak biasa je. Dia panggil apa? Hak original, yogurt original dia panggil. Tak campur lagi, minum. Okay. Kalau nak demam, minum waktu banyak sikit dah ada demam, insya-Allah. Dia bakteria baik untuk tubuh kita. Arab memang budaya dia lah, kalau bulan puasa, penuh dia buh susu masam di masjid. Ambil restoran-restoran besar, kalau kecil lagi lah, restoran-restoran besar ni susu masam ni kita tak payah minta lah. Nanti kita pergi minta susu masam semaku. Dia tengok pelik lah. Susu masam ni dia akan hantar dengan sendirinya. Makanan tradisi dia, tak payah minta lah. Kalau Kelantan tak budu lah, mana yata juga mana. Tak payah order lah maknanya. Makanan tradisi. Jadi begitulah dengan Sa'ad bin Ubadah ni, sentiasa hantar makanan kepada Nabi SAW. Bahkan golongan muhajirin yang datang, dia beri bantuan makanan dan sebagainya. Terutama dia dengar hadis Nabi, orang tanya Nabi apa dia amalan yang terbaik, Nabi kata wa yut'imut ta'am, beri makan pada orang. Sebab pada waktu itu yang perlunya makanan. Muhajirin hijrah sehelai sepinggang. Maka antara yang banyak menyumbangnya ialah Sa'ad bin Ubadah ni, sebab dia kaya kaya dan banyak menyumbang. Untuk perjuangan Islam bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni ahli Sufah 80 orang panggil marilah ke rumah makan, kerap kali panggil. Ahli Sufah yang tinggal di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menuntut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah Sa'ad bin Ubadah. Satu lagi Sa'ad bin Mu'az. Hak ni mati sebelum Nabi wafat. Dia ni mati selepas Nabi selepas Nabi Okay. Dia ni antara pemanah yang terkenal. Kalau ada peperangan, bendera-bendera ni Nabi suruh dia pegang sebagai ketua lah. Mewakili golongan Ansar. Masa peperangan pembukaan kota Mekah, satu arah diberi pada Sa'ad bin Ubadah bendera, satu lagi diberi pada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Banyak perkara diregu dengan Ali bin Abi Talib. Okay. Sebab tu orang Syiah tak apa marah dia. Sebab baik dengan Sayyidina Ali. Okay. Okay. Pada masa Nabi SAW wafat, orang ramai berhimpun di Saqifah Bani Sa'idah nak pilih khalifah. Orang-orang Ansar ingin melantik Sa'ad bin Ubadah, pemimpin mereka lah di kalangan orang Ansar, orang Madinah. Tetapi para sahabat di kalangan Muhajirin membaca hadis Nabi SAW, dia kata al-a'immah min Quraisy. Pemimpin ini mesti daripada Quraisy. Lalu mereka membai'ah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Pada peringkat awalnya nak latih Sa'ad bin Ubadah, calon khalifah dah Pak Nabi. Oleh kerana ada hadis pemimpin ini mesti daripada Quraisy. Okey. Hadis ni sahih, tetapi maknanya para ulama mengatakan berdasarkan kepada wakil pada waktu itu.
Zaman tu orang Quraisy ni dari segi mengurus kepimpinan ni lebih baik berbanding dengan orang Madinah. Orang Madinah ni jenis orang bercocok tanam, main wakhma. Dari segi pengurusan ni kurang mahal berbanding dengan orang Mekah. Pasal itulah Nabi kata begitu. Zaman kerajaan Khulafa Ar-Rasyidun, ya Quraisy. Kerajaan Bani Umayyah, ya Quraisy. Zaman Abbasiyah, ya. Berlalu zaman selepas tu, hadis ni sudah tidak berapa dipegang dah. Khalifah Utsmaniyah, orang Turki, bukan orang Quraisy dah. Hadis ni mereka baca tetapi para ulama memahami bahawa a'immah min Quraisy ini ialah kerana kepakaran pada waktu itu, pada zaman itu, kemahiran dia menguruh dan sebagainya. Apabila berlalu zaman, maka hok ada kemahiran, yang ada pengaruh besar, yang ada kebolehan, hok ni lah pula dilantik sebagai pemimpin. Tak mesti daripada Quraisy dah. Walaupun hadisnya sebut begitu, tapi dipahami dari segi konteks masa pada waktu itu. Sebab itu dalam ilmu usulul fiqhi ada satu kaedah besar dipanggil taghayyurul hukmi bi taghayyuril azman. Berubah hukum dengan berubahnya zaman. Ni dah hadis ayat begini ni. Zaman sudah berubah. Jadi hukum dia pun berubah. Termasuk harta ghanimah. Kita akan baca nanti tajuk berkenaan dengan ghanimah dalam peperangan. Di mana ghanimah ini Nabi menetapkan barang yang duduk pada tubuh musuh tu, kalau kita bunuh dia, boleh kita. Harta rampasan perang itu dibagi kepada para pejuang. Tetapi zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, apabila kerajaan Rom, Parsi jatuh, dan Sayyidina Umar melihat tentera Parsi ini dibayar gaji. Rom pun itu juga, tentera dibayar gaji. Maka Sayyidina Umar kata molek, bayar gaji, supaya boleh bertugas sepanjang masa lah. Okay. Lalu apabila perang, sahabat-sahabat Nabi belaka lagi. Dia kata ghanimah ni kena bagi sebab Nabi bagi. Mereka baca hadis yang Nabi riwayat. Sayyidina Umar kata, Sayyidina Umar ni faham agama luas. Sebab tu Nabi kata, kalau ada Nabi selepas aku, ni Sayyidina Umar ni Nabi. Tapi tak ada dah Nabi. Kepahaman agama dia mendalam. Dia kata zaman Nabi, Nabi tak bayar gaji. Maka bagilah harta rampasan tu. Hari ni aku bayar gaji bulanan. Dapat gaji dah. Pergi perang pun ada gaji dah. Maka harta ghanimah ni akan dimasuk dalam Baitul Mal. Nanti buat bayar gaji kamu juga. Tu dia kata Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar terang panjang dan para sahabat memahaminya. Itu dah dipanggil siasah syar'iyah. Walaupun hadis-hadisnya terang. Ini dipanggil taghayyurul hukmi bi taghayyuril azman. Berubahnya hukum dengan berubahnya suasana dan keadaan. Banyaklah dalam hadis-hadis. Nanti kita akan bertemu dari semasa ke semasa, saya akan sebut. Contoh lagi seperti hadis ini kita dah baca dulu, iaitu berkenaan dengan unta. Nabi kata unta yang terlepas daripada tuannya jangan cara. Dia boleh cari makan sendiri, boleh cari air sendiri. Jangan ambil. Dipanggil luqatah juga Tapi diberi pengecualian oleh Nabi, jangan ambil dia, biar dia lah, biar dia jalan sendiri, cari tuan dia. Unta ni berkilometer air ada, dia bau dah. Waktu dia boleh cari air. Okay. Dalam musafir orang Arab zaman dulu, lari daripada arah perjalanan. Elok je. Sebab dia boleh bau oasis yang ada di padang pasir. Itu kelebihan dia lah. Okay. Berlalu masa zaman Abu Bakar begitu, zaman Umar begitu, zaman Uthman. Apabila orang mengadu unta-unta yang terlepas daripada tuan ni hilang, curi dah orang. Zaman tu dah ada dah orang. Tak apa molek. Lalu Sayyidina Uthman kata, ambil tambak dia, isytihar cari tuan dia. Jangan biar begitu. Nabi perintah jangan tambak.
Mari zaman Uthman, dia ubah. Ini dia panggil perundangan yang Nabi tetap. Nabi tetap itu dipanggil perundangan juga. Tetapi perundangan ni dalam usulul fikih dia bagi banyak jenis juga. Antaranya dia panggil tasyri' waqtiyan, perundangan semasa. Jadi orang ini dia panggil perundangan semasa. Apabila berubah zaman, maka undang-undang tu boleh ubah. Okey, boleh ubah. Tasyri' waqtiyan ataupun dipanggil tasyri' zamaniyan, mengikut zaman dan dia berubah. Ada tasyri' yang sabitah, yang tetap, yang tak berubah. Hak ni macam sembahyang 5 waktu. Hak ni mari zaman mana pun tak berubah. Okey. Hukum hakam ibadah, ni tak berubah sampai bila-bila. Tetapi benda-benda yang melibatkan hal-hal keduniaan, siasat, ni boleh berubah daripada satu zaman ke satu zaman. Sa'ad bin Ubadah ni zaman Umar dia pergi ke Syria, meninggal di sana dia tahun 16 Hijrah. Seorang sahabat yang besar, kibarus sahabah. Besar kelebihan dia, seorang kaya yang dermawan. Okey. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW mengajar kepada para sahabat. Menangis biasa ni tak apa, Nabi kata. Yang tak bolehnya, yang menjadi diseksanya ialah dengan sebab rintihan yang kuat, yang lidah ni meraung. Itu baru tak boleh, kata Nabi SAW. Bertengok hadis di bawah tentang larangan keras meratapi jenazah. An Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Sa'ad bin Ubadah tadi dia sakit ni pesang je, lepas tu segar balik sihat molek, mati zaman Sayyidina Umar. Kita sambung hadis ni lagi. Qala arba'u min ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna al-fakhru fil ahsab wat-ta'nu fil ansab wal istisqa'u bin nujum wan niyahatu wa qala an-nahiyatu idza lam tatub qabla mautiha wa 'alayha sirbalun min qatiranin wa dir'un min jarabin. Dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ada 4 perkara, Nabi kata, arbaun, 4 perkara yang terdapat dalam umatku yang berasal daripada zaman jahiliyah. Banyak juga benda berasal daripada zaman jahiliyah ni, cuma Nabi sebut sini 4 je. Okey. Kalau ikutnya banyaklah. Nabi kata ada 4 di antaranya ialah yang belum kamu tinggalkan, ada lagi hak amal, dia kata. Iaitu yang pertama, berbangga pada kekayaan leluhur dituak dan kurungan tu. Ahsab ni juga dengan makna luas jugalah, dengan makna keluarga, dengan makna benda yang mulia, pangkat, kebesaran, berbangga dengan itu. Nabi SAW melarang. Yang kedua, mencela keturunan orang lain. Tak boleh juga. Menghina bangsa lain, tak boleh. Bangsa ni yang Tuhan buat, India ke Melayu ke Kadazan ke Bidayu ke Wisaya ke apa ke, adalah yang Tuhan yang buatnya. Kita menghina macam menghina Tuhan, orang kulit hitam dan sebagainya. Wanita yang meratapi mayat jika belum bertaubat, Nabi kata. Tertinggal tu tak? Memohon hujan melalui bintang-bintang. Ini pun tak boleh juga. Meratapi mayat. Lalu baginda berkata, wanita yang meratapi mayat jika belum bertaubat sebelum kematiannya, maka ia akan disuruh berdiri pada hari kiamat sambil mengenakan pakaian hitam daripada qatiran, sejenis pakaian serta pakaian daripada kuman yang berpenyakit. Tu dia hari kiamat kelak. Hukuman yang sangat berat
yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Artinya dia haram dan dosa besar. Okey, tak boleh lah. Ada 4 sini Nabi sebut bermegah-megah dengan benda-benda yang mulia, pangkat, kedudukan dan sebagainya, harta benda, tak boleh. Menghina keturunan orang lain pun tak boleh juga. Termasuk amalan jahiliah juga Nabi kata. Amalan jahiliah juga. Okay. Dalam hadis yang sahih pernah Abu Zar radhiyallahu taala anhu berbalah dengan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ni orang Afrika, orang kulit hitam. Okey. Balah dua orang ni. Okey. Balah lalu kebetulan Nabi ada lalu, dia dengar perbualannya. Antaranya Abu Zar kata, "Wahai anak perempuan hitam." Ada dalam Bukhari dan lain-lain. Wahai anak perempuan hitam. Mana dalam bentuk menghina lah. Mu ni orang kulit hitam, maknanya negro. Okey. Lalu Nabi kata pada Abu Zar, "Wahai Abu Zar, mu ni masih ada lagi saki-baki jahiliah." Nabi marah. Lalu apabila Abu Zar dengar, Abu Zar menyungkurkan diri dia ke tanah, ambil kaki Bilal letak atas pipi dia. Memperhinakan diri dia. Tak wajar dia kata begitu. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman ni bersaudara. Tak boleh hina menghina. Apalagi kejadian yang Tuhan buat, kecacatan dan sebagainya, tak boleh. Itu Tuhan yang buat. Jangan kata begitu. Ini adalah amalan jahiliah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu ni ada lagi saki-baki jahiliah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berhubung dengan hadis-hadis berkenaan dengan jahiliah ni banyak. Saya pernah hurai dah dulu dalam Kitabul Iman. Artinya perkataan jahiliyah ni daripada perkataan jahil. Amalan-amalan jahiliyah ni yang dibuat di zaman jahiliyah, zaman musyrikin Quraisy dulu. Ada amalan jahiliyah ni, kata para ulama, dia ada pecah dua. Satu yang melibatkan kufur, satu yang melibatkan dosa. Kalau sembah berhala tu amalan jahiliyah. Ni jadi kafir. Begitu juga dengan al-istisqa'u bin nujum, minta hujan dengan bintang. Pun hadis-hadis yang telah kita baca dulu dah ada. Orang yang minta dengan bintang ni, Nabi kata jadi syirik. Ini amalan di zaman jahiliah. Kalau buat juga di zaman ni, jadi syirik juga. Jadi terkeluar daripada Islam. Tak boleh. Tetapi di sana ada amalan-amalan jahiliah yang tak sampai peringkat jadi kafir, jadi syirik. Termasuklah di antaranya yang dikatakan at-ta'nu fil ansab, iaitu kita menghina keturunan ni adalah termasuk dosa besar. Tak sampai peringkat jadi kufur akidah. Undang-undang dalam Quran kalau yang berlawanan dengan ajaran Allah dan ajaran Rasul dipanggil afa hukmal jahiliyyati yabghun. Adakah undang-undang jahiliah yang kamu mahu? Sedangkan undang-undang Allah lah yang lebih baik bagi kaum yang yakin. Dalam Quran. Hak ni pun kalau suasana yang terpaksa kita mengikutnya, bahkan dia menjadi undang-undang negara. Kita jadi lawyer. Terpaksa ikut undang-undang ni. Maka tidaklah siapa peringkat menjadi terkeluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia menganggap undang-undang itu lebih baik daripada undang-undang Allah dan undang-undang Rasul, baru boleh jadi terkeluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan jahiliah ni banyaklah. Ada yang melibatkan terkeluar daripada Islam, ada yang tidak sampai peringkat terkeluar daripada Islam. Kena tengok. Bahkan perkataan-perkataan yang seumpamanya seperti perkataan zalim,
Zalim pun ada tempat dengan makna kafir, ada tempat dengan makna dosa besar. Zalim antaranya ialah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah zalim yang paling besar sekali. Syirik pada Allah, zalim. Tapi ni zalim jadi kafir. Tapi zalim yang lain orang Islam pun ada buat. Zalim ni wada'u syai' fi mahallihi, atau fi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu kena pada tempat. Jadi ada benda yang kita letak tak kena pada tempat, zalim. Termasuk kita buat dosa tu pun dipanggil menzalimi diri sendiri. Yang Quran ajar, Allah ajar doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan, sesungguhnya kami ini menzalimi diri sendiri. Jika sekiranya Engkau tak ampun, termasuklah kami di kalangan orang yang rugi. Buat dosa tu zalim dah. Tapi taklah siapa pengkat terkeluar daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga perkataan nifaq. Pun tak acak kali dah saya koyak. Nifaq ni ada yang dipanggil munafik akidah, tak percaya pada Tuhan dalam hati. Ni jadi kufur. Di sana ada dia panggil munafik amali. Amalan tu amalan orang munafik. Dia buat. Yang disebut dalam hadis-hadis Nabi banyaklah, dalam Quran pun banyak. Sifat-sifat orang munafik ni ada seorang ulama dia karang lebih daripada 60 sifat yang ada dalam Quran, dalam hadis Nabi SAW. Kalau sifat saja ini dipanggil munafik amali. Dia beriman dalam hati dia, Allah ada, Nabi Muhammad Rasul. Tetapi bercakap bohong. Itu antara sifat orang munafik disebut dalam hadis. Apabila dia beri amanah, dia khianat. Apabila dia janji, dia mungkir janji. Dan banyak lagi lah dalam hadis-hadis Nabi tentang sifat-sifat munafik. Dia masih lagi seorang Islam, walaupun dia suka menipu. Ada orang Islam suka menipu. Tak. Tak kira siapa menipu ni. Okey. Nipu sikit pun tak boleh dah, apatah lagi banyak. Berdosa dan dosa besar, tapi taklah terkeluar daripada Islam. Tidak dipanggil munafik akidah. Okay. Zaman macam Abdullah bin Ubay, hak ni munafik akidah. Hak ni Nabi wayak. Zaman kita ni tak boleh nak katalah, sebab kita tak tahu benda dalam hati. Zaman Nabi tu Nabi boleh wayak, zaman kita tak tahu. Kita menganggap dia sebagai Muslim, saudara kita. Kalau dalam hati dia tak percaya ke Tuhan, dia kafir. Akhirat ni ada kedok tau. Dalam hati dia je dia tak royak kat orang. Tapi dalam hati dia ada keyakinan yang seperti itu. Jadi kafir dia di sisi Allah. Di sisi kita, dia Muslim. Mati kena semayang, kena ke bumi, kena mandi macam biasa. Begitu juga dengan meratap. Ini pun amalan jahiliah. Para ulama mengatakan bahawa meratap ni dosa besar. Tapi taklah siapa peringkat terkeluar daripada Islam. Begitu juga menghina keturunan. Macam Abu Zar tadi. Nabi dah kata mau jadi kafir, tetap Islam. Tapi amalan tu adalah perbuatan jahiliah. Nabi marah. Dia termasuk dalam dosa besar. Kita tengok tajuk yang seterusnya, yang ke-14. Bukanlah golongan kami orang yang menampar pipi dan mengoyok pakaian. Ini meratap dalam bentuk tapar pipi, dada, koyok pakaian. Nabi tak tak siapa peringkat Nabi kata laisa minna, bukan di kalangan kami. Ini pun sama juga. Ada berpuluh hadis laisa minna ni. An Abdullah ibni Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man daraba al-khududa aw shaqqa al-juyuba aw da'a bi da'wal jahiliyah wa fi lafzin wa shaqqa wa da'a. Hadis ini juga ada dalam Bukhari dan lain-lain.
Dari Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak termasuk golongan kami orang yang menampar pipi, mengoyok pakaian atau berteriak-teriak seperti kaum jahiliyah. Dan lafaz lain dikatakan mengoyok dan berteriak-teriak. Lebih kurang samalah. Tepuk dada lah, macam-macam. Di zaman jahiliyah, apabila seseorang tu mati, dia upah benar orang. Berteriak, menangis, bertepik, melolong, dengan mengoyok-ngoyok baju, menepuk-nepuk dada, menepuk-nepuk pipi, dengan laungan-laungan yang tak sepatutnya. Dia kata orang ni sangat baik, sianu bin sianu yang mati ni suka tolong orang, mati dia siapa dia lah nak tolong orang. Macam-macam lah dia kata. Tu zaman jahiliah. Dia amalan tu. Mari Islam, Islam tak benar. Kerana di antaranya macam tidak meredai qada dan qadar yang Allah tentukan. Setiap orang akan mati. Ini macam tak reda dengan ketentuan Tuhan. Itu zaman jahiliah lah. Mari Islam, Islam tak benar. Sekadar menangis biasa je, tak apa. Nabi pun menangis, kita baca dah hadis baru ni. Dia pergi dekat sahabat yang meninggal, Nabi pun bercocoran air mata, kata Aisyah. Tak apa. Kok ni pun Nabi menangis juga ni. Ketika pergi melawat Sa'ad bin Ubadah. Menangis biasa tak apa. Jangan marahlah. Bila keluarga kita ada meninggal, menangis nak puang, biasalah menangis kan. Kejut mula-mula tu, dak mula-mula pun 2-3 jam pun menangis lagi. Dah. Ini fitrah insaniyah, fitrah yang ada dalam hati sanubari. Ini tak apa. Yang dilarang dalam hadis-hadis ini ialah dalam bentuk dia panggil meratap, yang diamalkan oleh orang jahiliah, sampai menapar pipi, menapar dada, dan melaungkan ucapan-ucapan yang tidak selayaknya. Nabi kata apa? Laisa minna, bukan di kalangan kami orang yang buat begini. Ini pun saya urai acak kali dah. Baru ni ada orang tanya dah berkenaan dengan laisa minna ni. Pun memberi makna yang sama. Para ulama meletakkan kaedah, jika sekiranya benda yang Nabi sebut itu bukan di kalangan kami ni, melibatkan akidah, maka bukan di kalangan umat Nabi, terkeluar daripada Islam. Tapi kalau sekadar dia adab, dia dosa besar, maka dia tidaklah terkeluar daripada ajaran Allah, tetapi dia dengan makna ini bukan sunnah kami, bukan akhlak kami, bukan perilaku kami sebagai seorang Muslim. Itu makna laisa minna. Banyaklah termasuk di sini. Taklah siapa dia jadi kafir ni. Topik melolong ada semacam. Siapa kelen ni tau. Tapi Nabi larang lah. Jangan. Tapi kalau dia buat juga, taklah terkeluar daripada Islam. Berdosa tu berdosa lah. Banyak dalam hadis. Antaranya, laisa minna man lam yataghanna bil Quran, kata Nabi. Hadis sahih juga. Bukan di kalangan kami orang yang tak berlagu baca Quran. Yataghanna ni berlagu. Nabi kata bukan di kalangan kami juga. Dah kita hak berlagu dah apa orang. Dah. Banyak tak berlagu. Sebab itulah tidak ada seorang pun di kalangan ulama yang kata orang tak berlagu Quran ni terkeluar daripada ajaran Islam. Tak ada. Sebab tu laisa minna ni maksudnya adab dan perilaku. Taklah siapa pengekak terkeluar. Dan tidaklah berdosa pun. Tak berdosa pun tak berlagunya. Baca biar betul je lah. Tepat dengung-dengung, panjang-panjang, pendek-pendek. Okay, tak berlagu tak apa. Okay. Sunat hukumnya. Artinya boleh sunat, kalau tak buat tak dosa. Nabi kata man ghaslana falaisa minna, barang siapa yang menipu kami bukan di kalangan kami. Pun sama juga tak jadi kafir. Ini bukan sifat orang yang beriman yang sebenar, sifat para sahabat Nabi, pengikut Nabi. Itu maksudnya. Menipu ni ada sama. Jadi taklah siapa pengikut jadi kafir. Tak. Laisa minna ni pun banyak. Laisa minna man da'a ila asabiyyah.
Bukan di kalangan kami orang yang menyeru kepada asabiyah, yang berjuang dan mati di atas asabiyah. Bukan di kalangan kami, kata Nabi. Para sahabat tanya, apa dia asabiyah itu ya Rasulullah? Rasulullah kata, dia menolong kaum dia, puak dia di atas dasar kezaliman. Oleh kerana dia kabilah kita, puak kita, golongan kita, tak betul pun tolong semacam. Ini asabiyah. Nabi kata laisa minna, bukan di kalangan kita. Okey. Kalau betul, tak apalah. Okey. Melayu tak betul, pertahan juga Melayu. Tak boleh. Itu dipanggil asabiyah. Tak apa, asal yang Melayu lah, dia merapak duit negara, dia curi, dia rasuah pun tak apa. Sebab yang Melayu, tak boleh gitu. Benda yang salah, kita pertahan juga. Itu tak betul. Walaupun dia bangsa kita, dia agama kita, seagama dengan kita, dia anak beranak kita, kita pertahan juga dia tak betul. Itu asabiyah juga. Menolong di atas dasar kezaliman oleh kerana dia kabilah kita, puak kita, maka Nabi kata laisa minna. Kalau dia buat sungguh begitu, dia masih lagi mengucap 2 kalimah syahadah. Dia yakin Allah ada, Rasul ada, dia masih Muslim. Dia masih Muslim. Tapi perbuatan tu tak betul lah. Menolong orang yang zalim tu berdosa dah. Okey. Termasuk dalam kategori dosa lah. Tapi taklah mengeluarkan dia daripada Islam. Begitulah huraian para ulama hadis, antaranya oleh Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Dia menghuraikan dengan panjang hadis-hadis yang kita baca ini. Cuba tengok hadis satu lagi, iaitu jenazah akan diseksa sebab tangisan orang yang hidup. Ana Amrah binti Abdurrahman radhiyallahu anhuma annaha sami'at Aisyah radhiyallahu anha wa dzukira laha anna Abdullah ibni Umar yaqul innal mayyita la yu'adzabu bibuka'il hayy. Faqalat Aisyah yaghfirullah li Abi Abdurrahman ama innahu lam yakdzib walakinnahu nasiya aw akhta'a innama marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala yahudiyyah yubka 'alaiha faqala innahum la yabkuna 'alaiha wa innaha la tu'adzabu fi qabriha. Dari Amrah binti Abdurrahman radhiyallahu anhuma, bahawasanya dia mendengar Aisyah dan disampaikan kepadanya bahawa Abdullah bin Umar pernah berkata bahawasanya jenazah akan diseksa dengan sebab tangisan orang yang hidup. Lalu Aisyah berkata, semoga Allah mengampuni Abu Abdurrahman, iaitu Abdullah bin Umar gelaran dia, kerana dia tidak berdusta. Hanya saja dia lupa dan mungkin tidak sengaja melakukan kesalahan itu. Mungkin kerana tersalah. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melalui mayat seorang wanita Yahudi yang sedang ditangisi. Lalu baginda berkata, mereka itu menangisi jenazahnya. Sesungguhnya jenazah itu akan diseksa di dalam kuburnya. Jadi pernah orang sebut berkenaan dengan Abdullah bin Umar menyebut bahawa mayat ini akan diazab dengan sebab menangisnya orang yang hidup. Lalu Aisyah kata moga-moga Allah mengampuni Abdullah bin Umar dengan apa yang dia sebut. Sebab pahaman Aisyah radhiyallahu taala anha, Abi Hurairah dan lain-lain lagi, dia tak dengar hadis ni. Yang dia fahamnya yang ada dalam Quran. La taziru waziratun wizra ukhra. Dalam Quran Tuhan sebut seseorang yang berdosa itu dia tidak akan menanggung dosa orang lain. Seseorang tu dia tidak akan menanggung dosa orang lain. Ini Quran ayat. Jadi hadis ini boleh jadi Aisyah tak dengar, sebab itu dia menafikan apa yang disebut oleh Abdullah bin Umar. Bahkan dia kata Nabi pernah melalui jenazah seorang Yahudi dan keluarga dia menangis. Maka mereka menangis di atas perempuan itu. Wa innaha
hal keadaan perempuan orang mati tadi sedang diazab dalam kubur. Dia azab tu sebab dia kafir Yahudi, kena azab. Itu dia. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha menganggap tidaklah salah sekadar menangis. Orang yang hidup menangis ni tak salah. Bahkan dia meriwayatkan hadis Nabi pun ada menangis dan seumpamanya. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar ni, hadis ni sahih. Hadis ni sahih, ada dalam Bukhari kita dan Muslim kita. Dalam Bukhari pun ada. Antara lafaznya bagi innal mayyita la yu'adzaba bi bukai ahlihi, Nabi kata dalam Sahih Bukhari. Sesungguhnya mayat itu diazab dengan sebab menangisnya ahli keluarganya. Maka hadis ni macam berlawanan dengan ayat Quran yang saya baca tadi. Maka berlaku perbahasan yang panjang di kalangan para ulama berhubung dengan kata-kata Nabi SAW ini. Maka para ulama menggabungkan hadis-hadis ini. Antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu ketika membincangkan hadis ini. Dia kata hadis ini hendaklah ditakwil, dia kata. Kena takwil. Kerana hadis-hadis yang datang ni ada pelbagai, maka hendaklah ditakwil, kata Al-Imam An-Nawawi, dan begitu juga dengan ulama-ulama yang lain. Yang kena azab menangis ni ialah jika sekiranya anak beranak duk menangis, duk berteriak ni kerana perintah daripada si mati. Baru kena azab. Ayah ni pesan, kalau aku mati mu menangislah. Ramai-ramai bertepik. Kemudian anak beranak dia buat, kena azab sungguh. Sebab dia suruh. Sebab dia suruh. Tetapi jika sekiranya seseorang itu dia meratak, dia meraung bukan dengan sebab, kata Imam Nawawi, bukan dengan sebab kesalahan orang mati tadi, maka tak kena azab. Katakan orang tu mati syahid dalam peperangan, ada dosa dah, tak kena azab dah. Keluarga dia dengar tu berteriak, bertepik, meraung. Adakah orang mati syahid dia kena azab? Dah. Sebab keluarga dia buat, dia tak ada kena mengena dengan dia, maka dia mati dalam dia mati tu, orang duduk meraung dan meratap, dia tak suruh, maka tak berdosa. Sebagaimana ayat Quran tadi kata, setiap orang tak tanggung dosa orang lain. Dah yang Nabi kata dalam hadis ni bahawa disebabkan orang hidup ni, sebab itulah para ulama takwil dengan makna dia yang suruh buat gitu. Maka dosa jugalah. Ataupun dengan makna dia tidak mendidik ahli keluarganya akan ajaran Allah, sehingga mereka buat benda-benda larangan Allah dengan sebab tak tahu. Quran kata, kenapa? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada neraka. Kena tarbiyah. Ini ulama bincang dari segi konsep tarbiyah pula. Tarbiyah pendidikan terhadap anak-anak ni dia panggil fardu kifayah, wajib fardu kifayah antara ibu dan bapa. Fardu kifayah, satu kampung ada mayat jenazah. Fardu kifayah peringkat negara pun ada, melaksanakan undang-undang Islam contohnya. Fardu kifayah dalam keluarga, kepada ayah dan ibu wajib. Antaranya pendidikan anak-anak. Kalau ayah cara, anak jadi soleh, terlepas isteri. Kalau isteri cara, ayah tak cara. Turun pagi balik malam, turun pagi balik malam. Mak layan molek, jaga molek, jadi soleh, soleha, terlepas. Dua-dua tak peduli. Dah. Turun pagi balik malam belaka. Anak tak tahu jadi macam-macam. Maka berdosa dua-dua. Begitu juga bab pendidikan ni. Kalau seorang tu mati, anak dia tak semayang, kerana dia tak tarbiyah, dia tak didik. Dia mati pun anak dah semayang, dosa semacam juga. Masa dia hidup, dia curi. Latih anak dia curi sekali.
Dah bawa anak sekali. Dia mati pun anak curi lagi. Sebab tarbiyah, didikan ayah. Tanggung juga duduk dalam kubur. Jangan main. Tetapi jika sekiranya, kata para ulama, dia tarbiyah dah, dia ajar molek dah, berlalu masa, anak dia berubah. Dah. Semayang okey, jaga semua. Masa kecil. Dia besar, dia balik ke kerja Kuala Lumpur, kerja kilang, kawan dengan kawan-kawan. Jadi penagih dadah. Masuk agama Kristian. Dah, masuk Hindu, nak ke orang Hindu. Mana orang Melayu kita? Okey. Maka adakah ibu bapa ni menanggung dosa? Ada. Sebab ayah didik molek dah. Dia pula yang dia berubah dengan pilihan dia. Jadi tak juru. Maka ayah tidak bertanggungjawab dah. Dah, ayah suruh pakai tudung molek, jaga masa kecil duduk dengan ayah, okey. Dah, ayah mati. Kahwin dengan orang yang tak nak Islam, tak faham Islam, dak pakai tudung. Ikut ke suami. Dah, berdosalah dia. Okey. Ayah berdosa dah? Ayah dah ajar dah dulu. Dah dia besar dah sendiri. Dia sudah akil balik. Dan dia ada fikiran dia sendiri. Dia pilih jalan yang tak betul. Berdosa dia lah. Ayah dah. Tapi kalau zaman ayah ada, ayah pun tak tegar dak ke apa. Gitu sampailah anak pula mati pula begitu. Ada saham juga. Sebab tidak tarbiyah. Dari sudut kewajipan tarbiyah tu wajib kata ulama. Jadi kalau dia tak tarbiyah, berdosa situ. Cucu pun kena tarbiyah dah kalau duduk dengan kita. Okay. Kalau ikutnya cucu, tanggungjawab ibu bapa dia lah. Tanggungjawab ibu bapa dia. Tapi kalau cucu duduk dengan toki pula, ibu bapa mati, tanggungjawab toki juga. Tu dia panggil dalam bab wali, tanggungjawab wali. Tarbiyah ni tanggungjawab wali. Ada tainnya, dia pergi pindah kepada toki. Okay. Sekadar itu saja kuliah kita. Moga-moga adik-adik ni kita dapat faham dengan baik, insya-Allah. Jadi hak Nabi kata kena azab ni hak kerana jenis meratap yang bertepik meraung. Tu. Dan kerana dia suruh macam zaman jahiliah. Tapi kalau sekadar menangis biasa apa, itu tak termasuk di dalam apa yang diancam oleh Nabi SAW. Sekadar itu sahaja. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selepas isyak nanti kita ada